Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sarah binti Pengira Haji Saleh Rahman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Brunei Darussalam CHSK Badminton Cup 2021. Kejohanan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Chong Hua Kudang Tutong. Paduka Anak Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori berguru remaja lelaki bawah 14 tahun. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Kolonel Besara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, dan Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Muhammad yang di-Pertua Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munir Ahmad Hol Bolkiah. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim yang beraksi bersama Desen Chung Mintin menang straight set 21-2, 21-7 ke atas Raymond Pong Chen Hao dan Alvin Yong Chi Hao dari pasukan Easy Way. Kejohanan buat julung kali diadakan ini disertai oleh 200 pemain mewakili 8 buah pasukan dengan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Perlawanan separuh akhir akan diadakan pada 26 Mac depan. Pelbagai isu berkaitan dengan Kementerian Tenaga dibahaskan pada hari ke-7 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara bersidang petang tadi. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Syaiful Bakrin Haji Suhaili. Terima kasih Noh dan Wazna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari ke-7 hari ini meluluskan peruntukan Kementerian Tenaga berjumlah RM109,344,610 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein ketika membentangkan mukadimah peruntukan Kementerian Tenaga antara lain mengungsikan sektor tenaga terus menjadi sektor penting yang menyumbang kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK dan ekspor negara. Menurut Menteri Tenaga, di sebalik penularan COVID-19 yang menyebabkan ketidaktentuan pasaran minyak global dan memberikan kesan kepada kesejahteraan ekonomi negara, namun beberapa pencapaian masih dapat dicapai pada tahun lalu. Alhamdulillah, permulaan pembekalan produk dari loji penapisan di Pulau Muara Besar bagi pasaran domestik melambangkan sara diri, yakni self-sufficiency negara dalam menjaminkan bekalan produk petroleum kepada rakyatnya sendiri. Selain daripada bekalan tenaga yang terjamin kepada rakyat negara Brunei Darussalam, projek tersebut telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 667 anak tempatan dan pengeksportan produk-produk dari loji tersebut pada setakat ini telah mencapai jumlah yang melebihi 3 bilion US dollar. Pada tahun 2020, aktiviti huluan minyak dan gas juga telah diteruskan
walaupun menghadapi pelbagai cabaran yang disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 di mana beberapa projek pengerudian terpaksa ditangguhkan. Mengoptimalkan nilai tempatan terus menjadi keutamaan kementerian di dalam pembangunan sektor-sektor tenaga di negara Brunei Darussalam pada tahun 2020. Dengan visi tenaga yang mampan dan berpelbagai bagi pertumbuhan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam, Kementerian Tenaga bekerjasama rapat dengan kementerian-kementerian, agensi-agensi kebangsaan serta pihak swasta ke arah merealisasikan visi tersebut. Menteri Tenaga menjelaskan visi itu sejajar dengan perancangan strategik kebangsaan termasuk Brunei Darussalam Economic Blueprint, Digital Economy Master Plan dan Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim dan menjurus kepada Wawasan Brunei 2035. Pada tahun ini, Kementerian Tenaga akan memberikan tumpuan penuh ke arah menggerakkan objektif-objektif strategiknya untuk memajukan sektor tenaga di negara Brunei Darussalam secara menyeluruh, terutama sekali sektor huluan dan hiliran minyak dan gas, kuasa elektrik, tenaga diperbaharui dan teknologi tenaga hijau. Pemulihan ekonomi global dijangka akan menaikkan lagi permintaan sumber tenaga gas asli di beberapa rantau termasuk Asia Tenggara dan negara-negara Eropah. Pada tahun 2021-2022, Kementerian Tenaga akan mengukuhkan lagi pengeluaran produk ekspor utama negara, iaitu gas cecair asli atau liquefied natural gas bagi memenuhi permintaan serantau tersebut. Kementerian Tenaga juga memberi keutamaan untuk memajukan lagi sektor hiliran tenaga dengan memastikan pertumbuhan industri-industri yang menambah nilai ke atas sumber minyak dan gas negara. Logi Brunei Fertilizer Industries akan mula beroperasi pada suku ketiga tahun ini. Bagaimanapun, Menteri Tenaga menjelaskan, tahun 2021-2022 juga merupakan tahun yang kritikal untuk mengembangkan lagi projek loji penapisan minyak dan petrokimia Hengyi di Pulau Muara Besar yang memberikan kesan positif kepada ekonomi dan mempunyai peranan yang penting dalam memastikan kedayatahanan ekonomi dan masa depan negara. Oleh itu, Kementerian akan meneruskan usahanya untuk memastikan pembangunan fasa kedua loji tersebut akan boleh bermula pada tahun depan. Antara cabaran-cabaran yang harus ditangani bersama adalah termasuk memaksimalkan lagi peratus anak tempatan dalam tenaga pekerja dan penggunaan syarikat-syarikat tempatan bagi pembangunan projek tersebut, memastikan operasi yang selamat bagi menjaga keharmonian persekitaran perkampungan yang berdekatan dengan Pulau Muara Besar dan mengurangkan lagi impak industri tersebut kepada perubahan iklim. InsyaAllah Kementerian Tenaga adalah komited untuk mengatasi isu-isu tersebut melalui pendekatan whole of nation approach ke arah pencapaian matlamat ekonomi yang pelbagai dan dinamik di bawah Wawasan Brunei 2035. Menyentuh mengenai sektor huluan, Menteri Tenaga menghuraikan kementeriannya bekerjasama rapat dengan para pengendali utama agar projek tergendala disebabkan penularan wabak COVID-19 akan dimajukan tahun 2021-2022. Projek termasuk aktiviti penggerudian beberapa telaga yang akan menjamin lagi isi padu minyak dan gas yang diperlukan untuk kesejahteraan berterusan ekonomi negara. Setelah melaksanakan kerja-kerja penerokaan dan perkembangan selama lebih daripada 90 tahun, negara Brunei Darussalam menghadapi cabaran yang memerlukan perbelanjaan yang lebih tinggi dalam pencarian isi padu minyak dan gas ataupun oil and gas volume yang baru. Kementerian Tenaga
akan memastikan sektor huluan negara Brunei Darussalam adalah bersedia untuk meningkatkan penerokaan dan juga seterusnya pembangunan padang minyak dan gas yang sebelum ini belum diceburi, iaitu kawasan perairan dalam ataupun deep water. Kementerian Tenaga berusaha memastikan para usahawan belia di bawah program iUsahawan mendapat bimbingan dan mentorship daripada syarikat-syarikat pengendali utama dan jabatan yang terbabit menerusi beberapa platform. Menteri Tenaga memberikan penjelasan lanjut mengenai isu iUsahawan sebagai menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Kementerian Tenaga sudah dan akan terus berbincang dengan pengendali utama mengenai skop-skop kerja di dalam kontrak-kontrak yang telah dianugerahkan. Ini termasuklah memastikan adanya skop-skop kerja yang berterusan untuk dan berdaya tahan untuk usahawan di dalam program ini. Pemantauan berterusan mengenai aktiviti kontrak akan sentiasa dilaksanakan dengan mengadakan perjumpaan bersama usahawan dan juga pengendali utama dan jabatan berkenaan. Program bagi pembangunan nilai tempatan dan Bruneianisation di sektor tenaga bertujuan bagi mendukung objektif salah satu strategi Kementerian Tenaga iaitu pembangunan sumber manusia tempatan yang berkemahiran tinggi di sektor tenaga. Menteri Tenaga mengongsikan perkara tersebut bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Ali bin Pangeran Maun mengenai sumber tenaga manusia tempatan yang berkemahiran tinggi di sektor tenaga. Pembangunan nilai tempatan sektor tenaga ataupun energy in country value memastikan sektor tenaga akan menghasilkan spin-off yang memberi kesan kepada pertumbuhan sosio-ekonomi negara Brunei Darussalam dengan memastikan perniagaan dan pekerjaan tempatan dapat akses peluang yang dihasilkan dari sektor tenaga. Perkara ini akan dilaksanakan melalui 3 inisiatif utama iaitu penguatkuasaan arahan-arahan pembangunan perniagaan tempatan, Local Business Development Directive, meningkatkan kapasiti perniagaan tempatan dan memperkembangluaskan spin-off. Mengenai persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari mengenai penjimatan untuk menggunakan tenaga suria LED bagi kemudahan infrastruktur awam seperti lampu jalan raya, ini respon Menteri Tenaga. Pihak kerajaan sedang melaksanakan projek solar powered LED bagi lampu jalan sebagai projek rintis dan bagi lokasi yang belum ada bekalan elektrik yang kekal. Di bawah dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, Kementerian Tenaga melalui Jabatan Perkhidmatan Elektrik hanyalah komited untuk menukar lampu konvensional ke lampu LED sahaja. Buat masa ini, Kementerian Tenaga melalui bahagian Tenaga Lestari dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik sedang membuat kajian mengenai dengan cost effectiveness dan kepentingan bagi pemasangan solar powered LED street lighting dalam negara ke arah menyokong dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam bagi penggunaan tenaga solar. Sebelum sidang menangguhkan sidangnya petang tadi, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Tenaga. Sidang akan disambung esok, Isnin pukul 9.30 pagi. Rakaman persidangan harian boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. Sekian saja laporan khas untuk malam ini.
Kembali bersama Muhammad Noh dan Wazna untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Syaiful. 88 anak pokok ditanam bersempena penubuhan Jabatan Perhutanan yang ke-88 tahun. Acara itu juga diadakan semasa Majlis Pelancaran Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021. Nantikan perkongsian bahan berita tersebut selepas ini. Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 15 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes ke-206 ialah seorang lelaki berumur 46 tahun yang tiba di negara ini dari Jakarta dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI-736 pada 7 Mac 2021. Pengesanan kontak telah mendapati terdapat 2 orang kontak terdekat bagi kes tersebut dan keputusan ujian awal swab kedua-dua kontak adalah negatif. Kesemua kes aktif yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan berada dalam keadaan yang baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 188. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 586 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,237 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 320 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,060 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Syarikat Kilang Papan Batang Mitus Sendirian Berhad memenangi kategori A dan B dalam pertandingan pembuatan perabot kayu yang julung kali diadakan di negara ini. Pertandingan bersempena Hari Hutan Antarabangsa 2021 itu bertujuan mempromosikan produk perkayuan tempatan, khususnya perabot kayu dan mengetengahkan kreativiti pertukangan kayu syarikat dan pengusaha industri perkayuan di negara ini. Majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang diadakan petang tadi di Dewan Atrium Airport Mall Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Siti Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pertandingan memfokuskan penghasilan perabot kayu yang berkualiti dan marketable dengan harga berpatutan dan mampu milik serta bersesuaian dengan dalaman rumah perpindahan yang disediakan di bawah skim rancangan perumahan negara Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan. Majlis penyampaian hadiah diadakan pada hari terakhir Expo Produk Perkayuan Negara Brunei Darussalam yang berlangsung sejak 18 Mac lalu. Antara yang hadir dengan Hajah Tuti Yati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan Hari Hutan Antarabangsa hari ini. Majlis Pelancaran Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021 berlangsung pagi tadi di Taman Riadah, Jalan Pusat Persidangan Brakas. Sambutan pada 21 Mac setiap tahun itu adalah sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat umum akan kepentingan semua jenis ekosistem hutan dalam pembangunan lestari. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan,
Tema Hari Hutan Antarabangsa tahun ini pemulihan hutan ke arah pemulihan dan kesejahteraan atau Forest Restoration, A Path to Recovery and Wellbeing. Juga diadakan penanaman 88 anak pokok bersempena penubuhan Jabatan Perhutanan ke-88 tahun. Antara yang menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk Brisk Walk dan gerai hujung minggu Pasar Kitani yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Ia diadakan di ruang konkos Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah sehingga hari ini. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berhasrat memartabatkan tulisan Jawi khususnya kaligrafi Islam. Dalam mencapai hasrat tersebut, pusat berkenaan mengendalikan pelbagai program dan aktiviti khusus dalam bidang seni khat sepanjang tahun untuk disertai orang ramai termasuk para pelajar. Pertandingan Seni Khat Tempatan 2021 sempena sambutan Isra' Mi'raj 1442 Hijrah diadakan petang tadi di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Rumah Semaun, Jalan Jerambak. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal-Ehwal Agama selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan juga Pengerusi Lembaga Takbir Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Bermula 18 Mac lalu, pertandingan berkonsepkan spontan dibahagikan kepada 3 kategori. Tujuannya mengetengahkan individu-individu tempatan yang berbakat dalam penulisan khat melalui pertandingan sama ada peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Jabatan Belia dan Sukan melalui Kelab Gerakan Belia Impak Tutong, Pusat Belia Tutong menganjurkan Bazar Keusahawanan Belia Daerah Tutong. Acara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 ini diadakan di Kompleks Sukan Tutong dan kawasan sekitarnya. Majlis perasmiannya berlangsung pagi tadi. Bazar Keusahawanan dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seramai 20 pengusaha yang mengikuti jualan bazar tersebut. Program ini antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada para belia dan orang ramai untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan mengisi masa lapang semasa cuti persekolahan. Bazar diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 9 malam. Sebuah lagi tempat riadah baharu diterokai oleh penduduk kampung dan Majlis Perundingan Kampung Danau Daerah Tutong yang kini dibukakan buat kunjungan orang ramai. Sehubungan itu, pagi tadi disempurnakan majlis pelancaran Taman Rekreasi berkenaan diadakan di kawasan Tugu Kampung Danau, Daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada golongan yang memerlukan di kampung berkenaan. Laluan trek sejauh kira-kira 2.6 km itu diusahakan bagi menarik lebih ramai penggemar aktiviti-aktiviti riadah berjalan kaki di dalam hutan selain boleh menikmati suasana pemandangan alam sekitar yang menarik. Lokasi Taman Rekreasi ini juga mampu menjadi satu tarikan pengunjung terutama bagi peminat kaki-kaki pancing di negara ini. Juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pelbagai aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan diterapkan kepada para peserta program Tasawur Islami, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Mukim Sengkurong.
Majlis penutupan program selama 2 hari ini berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Penyampaian sijil-sijil disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. 60 peserta dari kalangan Kem Belia Harapan 2020, penuntut dari Pusat Tingkatan 6, belia-belia masjid dan orang ramai dari keempat-empat daerah menyertai program tersebut dengan pengisian pelbagai aktiviti keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Program dengan tema Road to Ramadan dihasrat dapat memberikan kesedaran diri kalangan belia-belia serta pentingnya menanai tanggungjawab dan amanah mereka sebagai seorang Muslim yang beriman. Ke arah mendedahkan pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA kepada cabaran-cabaran dan cara-cara yang sesuai untuk mendekati golongan mu'alaf dan yang bukan Islam serta menyampaikan dakwah dengan berhemah, program Kembara Da'i diadakan pagi tadi di Rumah Panjang Lepong Lama, daerah Temburong. Program melibatkan rombongan 14 pelajar pengambilan pertama dasar dan metodologi dakwah yang merupakan salah satu modul dalam program Diploma Kebangsaan Da'i dan Kepimpinan UNISA. Rombongan diketuai oleh Dayang Haja Idawati binti Haji Idris, pensyarah Fakulti Usuluddin UNISA yang bermatlamat ke arah memberikan pendedahan kepada para pelajar dalam mencapai objektif program ini iaitu da'i dan kepimpinan. Pengisian program berbentuk pendidikan yang berunsurkan dakwah dan kemasyarakatan, antaranya klinik Al-Fatihah, membaca surah Yasin dan tahlil dan sesi bertukar-tukar pandangan dalam suasana muhibah. Program kuis dan mewarna turut diadakan khusus bagi kanak-kanak. Kenapa di Rumah Panjang? Rasa saya keperluan masyarakat Rumah Panjang, khususnya para mu'alaf yang rasanya memerlukan perhatian dan bimbingan. Objektif ya untuk orang, sebab kita ni tahu yang Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, yang maksudnya rahmat kepada seluruh manusia tanpa mengira agama, sama ada orang Melayu kah, orang Brunei kah, orang bukan Islam kah. So kami alhamdulillah niat untuk bersilaturahim, mengeratkan lagi silaturahim and cuba untuk melihatkan suasana ukhuwah dalam Islam itu sebenarnya tanpa memilih agama. Program berakhir dengan penyampaian sumbangan kepada 10 ketua keluarga di Rumah Panjang ini. Ia diadakan hasil kerjasama antara bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah dan penghuni Rumah Panjang Lepong Lama. Juga menyertai rombongan para pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah diketuai oleh Awang Ali Hassan bin Muhammad Said, Ketua Bahagian Pengembangan Dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Masalah sosial secara umumnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat yang memerlukan perhatian dan komitmen seluruh anggota untuk mencari jalan penyelesaian. Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid RPN Kampung Ratai, daerah Temburong, sehubungan itu mengikhtiarkan forum sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 bertajuk menangani gejala isu sosial kalangan belia. Hadir Awang LD bin Haji Suhaili, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong. Forum dipengerusikan oleh Awang Haji Yusli bin Haji Ashli, Ketua Unit Belia Bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Para panelnya terdiri daripada Awang Abdul Hamid bin Aji, Pegawai Pelajaran Kementerian Pendidikan, dan Awang Muhammad Yadi bin Haji Mat Asin, Ketua Kumpulan Belia Masjid Ash-Shalihin. Forum mendedahkan para belia akan kesan bahaya gejala sosial pada masa hadapan dan memberi peluang kepada para ibu bapa untuk mendengar dan memantau kegiatan anak-anak mereka. Program seumpamanya akan dilaratkan ke daerah lain mengikut jadual yang ditetapkan. Bersempena Hari Sindrom Down Sedunia, Engage Community dengan kerjasama Persatuan Sindrom Down dan Pusat Bahagian bersama single Mama Speak and Medley House Production menganjurkan dan memperkenalkan story crafting yang menceritakan tentang kisah kehidupan mereka. Majlis berlangsung Engage Community di Kampung Serusuk.
Acara bertujuan ke arah sama-sama meningkatkan dan menikmati budaya membaca dan menggalakkan komuniti dan kumpulan yang berhubung kait dengan buku dari pelbagai latar belakang melalui aktiviti-aktiviti interaktif. Melaluinya juga, para peserta dapat meraih pengalaman dan belajar mengenai nilai budaya dan pengajaran dari cerita-cerita dongeng di negara ini. Acara dihadiri oleh kanak-kanak berusia antara 8 hingga 16 tahun. Menurut Dayan Salihani binti Hazman, selaku pengerusi Engage Community, acara bertujuan membantu meningkatkan kesedaran terhadap individu sindrom Down dan meningkatkan kecelikan tentang komuniti berkenaan. Keaslian pembuatan anyaman tradisi Puak Dusun antara yang didedahkan kepada belia semasa bengkel anyaman Puak Dusun yang diadakan selama 3 hari. Bengkel Anjuran Biro Kebudayaan dan Kesenian Majlis Perundingan Kampung Ukong dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong itu diadakan di kawasan Gelanggang Sukan Kampung Ukong, Daerah Tutong. 15 belia menyertai bengkel yang antara lain bertujuan sebagai satu pendedahan kepada para belia untuk meningkatkan kemahiran anyaman selain mengetengahkan dan mengangkat produk-produk anyaman yang dihasilkan oleh masyarakat kampung dalam membantu menjana perekonomian. Melalui bengkel ini, kami secara tidak langsung dapat mengangkat semula produk-produk anyaman Puak Dusun dalam membantu perekonomian masyarakat kampung yang boleh dipasarkan ke peringkat dalam dan luar negeri. Dengan adanya bengkel anyaman ini, kami boleh mengambil pengalaman yang baru daripada orang tua yang berkesudian untuk mengajar kami menganyam anik. Wan Serama Tim Ayam Serama Brunei berharap agar menarik minat masyarakat terutama sekali para belia untuk berminat dalam hobi ayam serama kerana ianya boleh dijadikan sebagai sukan alternatif untuk mengisi masa lapang serta menghasilkan pendapatan sampingan. Dalam pada itu, Wan Serama Tim Ayam Serama Brunei pagi tadi mengadakan pertandingan kecantikan dan kesenian di Dewan Sekolah Rendah Jerudong. Jalan Jerudong, 9 kategori dipertandingkan dan ayam-ayam dipertandingkan dinilai mengikut kecantikan dan kesenian seperti dada, sayap, kaki, warna bulu, ekor dan kebersihan. Kesenian itu yang saya maksudkan ialah kami mengambil daripada gayanya tu. Gayanya macam mana ia membusungkan dadanya di atas meja. Itu yang lebih penting lah. Itu poin yang paling tinggi dalam pertandingan ini. Jadinya melihat daripada ia bergerak ke kiri ke kanan di atas meja tu, itu yang paling susah untuk dapat ayam berkelakuan macam itulah. Pertandingan antara lain bertujuan menyatu padukan para peminat ayam serama terutama para belia di seluruh negara di samping bertukar-tukar pendapat atau pengalaman masing-masing dalam penjagaan dan perawatan ayam. Selain itu, pertandingan juga menjadikan wadah untuk para peminat ayam serama bersaing secara sihat. Pasukan Simpanan Polisi Kompeni Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei menemui sejumlah minuman keras pelbagai jenama semasa rondaan bersama anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang dijalankan di kawasan tapak perindustrian Kampung Lumapas B. Menurut siasatan awal, barang-barang tegahan tersebut diletakkan di kawasan semak persekitaran kebun. Semasa pemeriksaan dijalankan mendapati sejumlah barangan tegahan di dalamnya berupa 12 botol minuman keras tanpa pemilik. Kesemua barang rampasan dibawa ke Balai Polis Kampung Air untuk siasatan lanjut sebelum diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Lambat Kanan Mukim Berakas B dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara pagi tadi menganjurkan aktiviti riadah basikal Tahun Daerah Brunei dan Muara 2021. Acara bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 itu diadakan di perkarangan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara dimulakan dengan senam robik atau pemanasan badan sebelum memulakan kayuhan basikal sejauh kira-kira 12 km.
Kira-kira 150 orang daripada Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Brunei dan Muara dan orang ramai ikut serta dalam aktiviti tersebut. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Suhaimi Ibrahim muncul juara overall gross kejohanan Golf Piala Sonex 2021. Kejohanan 3 hari anjuran Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA itu melabuhkan tirainya tengah hari tadi di Klub Golf Pantai Mentiri. Antara menyertai pada hari terakhir kejohanan Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Seramai 145 pemain golf menyertai kejohanan mempertandingkan 7 kategori. Penyampaian piala kejohanan dan hadiah bagi kategori overall gross dan net disempurnakan oleh Mike Chua, pengarah urusan Airsoft Enterprise Sonex Brunei. Manakala kategori lain disampaikan oleh ahli-ahli BDGA. Cabaran memancing Taman Miyaji 2021 buat jelung kalinya dianjurkan bersama oleh Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut, Mukim Kilanas dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Acara diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 berlangsung di Taman Miyaji Kampung Tanjung Bunut. Perasmiannya berlangsung pagi tadi. Hadir menyempurnakan perasmiannya Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Penurangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 3 kategori dipertandingkan iaitu kategori VIP, kategori penghulu dan ketua kampung serta kategori terbuka. Acara diadakan bertujuan untuk menguji kesabaran para peserta sekaligus mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Taman Miyaji dibuka setiap hari untuk lawatan dan riadah keluarga bagi pemancing dengan dikenakan bayaran masuk RM2 seorang. Larian Hari Kebangsaan 2021 yang dianjurkan oleh Persekutuan Olahraga Brunei Darussalam BDAF dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan diadakan pagi tadi di Taman Persiaran Jalan Sungai Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Penurangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Larian sejauh 4 km itu termasuk dalam acara festival Hari Kebangsaan itu dan turut disertai oleh Batalion ke-3 Kem Lumut.